PM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syamil di Didik TV KPM untuk slot Bina Upaya Guru. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang menarik berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi. Ianya merupakan tonggak utama dalam sesebuah organisasi. Pelbagai pembaharuan dan penerokan ilmu dapat dikembangkan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat secara meluasnya. Termasuklah apa yang diterapkan di IPG khususnya. Seperti yang sedia maklum, IPG mempunyai 27 kampus di seluruh negara yang melatih guru dalam pelbagai bidang pengurusan pengajian. Pastinya IPG turut memberikan fokus utama kepada usaha untuk meningkatkan kompetisi guru melalui penyelidikan dan inovasi. Untuk itu, kita bawakan seorang tamu yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Dr. Syed Ismail Syed Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Pusat Perancangan Pendidikan dan Inovasi, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum Dr. Syed, apa khabar? Waalaikumsalam Ifan, khabar baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana bersama saya hari ini dalam slot Bina Upaya Guru untuk kita berkongsi tentang pentingnya penyelidikan dan juga inovasi, Doktor. Baik, sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita gambaran awal bagaimanakah IPG ini mengorak langkah untuk mengangkat budaya penyelidikan dan inovasi dalam kalangan warganya. Silakan. Okey, terima kasih saudara Irfan dan terima kasih juga kepada Didik TV kerana memberi ruang dan peluang kepada kami dari Institut Pendidikan Guru untuk berkongsi pengalaman dan dapatan kami dalam aspek penyelidikan dan inovasi. Saya tertarik dengan apa yang saudara Irfan sebutkan tadi, bahawa dalam mana-mana organisasi penyelidikan dan inovasi merupakan tonggak untuk mencapai sesuatu kejayaan. Dan kalau kita lihat dalam syarikat-syarikat korporat yang yang besar-besar, penyelidikan merupakan nadi utama untuk memacu kecemerlangan organisasi ini. Jadi berbalik pada apa yang Irfan sebutkan tadi, IPG, kita tengok IPG ini ada setara dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Jadi bila sebut pengajian tinggi, sudah pastilah penyelidikan dan inovasi ini akan datang secara serentak untuk membacu sistem pendidikan di negara kita. So dalam konteks kami di IPG, latihan guru, mungkin kita dah dengar dalam slot-slot sebelum ini bagaimana IPG melatih guru-guru kita untuk menjadi seorang guru yang kompeten. Jadi dalam latihan guru ini, antara aspek yang tidak juga kita kecualikan adalah dalam bidang penyelidikan dan inovasi. So, dalam IPG, kalau tuan-tuan ataupun rakan-rakan kita di luar sana mendengar perutusan tahun baru daripada Yang Berhormat Dr. Rektor kami, so apa yang Dr. Rektor telah nyatakan kepada warga IPG, antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh para pensyarah di IPG adalah bagaimana mereka ini perlu mahir dalam melaksanakan penyelidikan. Dan dalam waktu yang sama, bila kita sebut penyelidikan, sudah tentu ada produk yang ingin kita hasilkan. Dan produk ini, sebagaimana kita rangkaikan tadi, penyelidikan dan inovasi. Jadi setiap pensyarah di IPG perlulah mahir melaksanakan penyelidikan dan mahir melaksanakan inovasi. Dalam waktu yang sama, kita tahu bila buat penyelidikan, di mana nak dikongsikan hasil penyelidikan ini? Di mana itu, Doktor? Di mana? Ya. So saranan Dr. Rektor jelas bahawa hasil daripada penyelidikan ini perlu dikongsi bersama dengan rakan-rakan golongan akademik khususnya. Apa dapatan kajian, apa inovasi yang telah diketengahkan, dihasilkan oleh para pensyarah maupun pelajar-pelajar di IPG. Jadi, kalau kita lihat secara menyeluruhnya bahawa perutusan tahun baru yang bersama Dr. Rektor ini jelas menunjukkan bahawa kami di IPG akan terus berusaha memacu penyelidikan dan pendidikan, khususnya inovasi untuk diaplikasikan dalam bilik darjah. Dan untuk menjayakan penyelidikan dan inovasi ini, kita tahu dia memerlukan satu perancangan yang sistematik. So, di Institut Pendidikan Guru, kita telah mengemukakan dasar-dasar yang jelas bagaimana untuk memacu penyelidikan, untuk memperkasakan inovasi dan seterusnya
kedua penyelidikan dan inovasi ini dapat diterjemahkan dalam konteks kerja buat para pensyarah. Dan ini semua telah kita kemukakan dalam transformasi IPG. Kita ada transformasi 2.0 dan melalui transformasi IPG 2.0 ini untuk penyelidikan dan inovasi dia telah dinyatakan dengan jelas menerusi kluster 3. Kluster 3. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita apa yang dikatakan kluster 3 dalam transformasi IPG itu. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Irfan. So bila sebut kluster 3, mungkin saudara Irfan agak terkejutlah. Betul, belum saya dengar lagi. Kita dengar kluster pandemik COVID sebelum ini. So bila sebut kluster 3 dalam penyelidikan dan inovasi ini kita bahagikan kepada 3 peringkat. Okey. Peringkat pertama untuk sebelum itu secara umumnya transformasi IPG berlaku pada 2016 hingga 2025. Okay. Untuk 2016 hingga 2017 dia adalah peringkat pertama pengukuhan penyampaian. Kemudian di peringkat kedua 2018 kepada 2020 adalah di peringkat kepada pengiktirafan peringkat kebangsaan. Dan pada peringkat ketiga iaitu 2021 hingga 2025 ini berada di peringkat pengiktirafan global antarabangsa. Ya. Jadi kita sekarang sebenarnya berada di peringkat ketiga inilah ya. Jadi dalam kluster 3 jelas apakah yang akan dilaksanakan oleh IPG khususnya untuk kita sebut tadi memacu penyelidikan dan inovasi dalam kalangan warga sama ada melibatkan pensyarah maupun para pelajar di IPG. Baik, okey Doktor. Menyentuh kepada kluster 3 dalam transformasi IP 2016-2025 tadi, berkaitan dengan pemberdayaan pendidikan dan inovasi seperti yang telah dijelaskan, sejauh manakah IPG ini berperanan untuk menyahut cabaran bagi memperkasakan lagi pemberdayaan pendidikan dan inovasi menerusi kluster 3 ini dalam karangan para pensyarah dan juga pelajar-pelajar IPG? Okey, terima kasih Irfan. Menarik soalan dari Irfan itu. Bagaimana kita nak memperkasakan penyelidikan dalam kalangan pensyarah dan juga pelajar di IPG. Okey, untuk makluman pada para penonton kita, dalam kluster 3 ini kita dah sebut tadi iaitu untuk memperkasakan penyelidikan dan inovasi di dalam kalangan warga IPG khususnya. Jadi kalau kita lihat di antara apa yang telah kita laksanakan selama ini dan hari-hari akan mendatang, so antaranya yang pertama adalah kita bagaimana nak mempertingkatkan keupayaan penyelidikan dalam kalangan pensyarah. So untuk itu kita meletakkan sasaran kita 100% kepimpinan akademik boleh melaksanakan penyelidikan, berkeupayaan melaksanakan penyelidikan. Dan bila kita sebut kepimpinan akademik, so dalam konteks kita di IPG, dia melibatkan para pengarah kita, timbalan pengarah kita di kampus, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit. Jadi sebagai pemimpin di peringkat institusi masing-masing, kita mengharapkan mereka ini mampu melaksanakan penyelidikan. Dan menariknya Irfan, sasaran ini telah tercapai. 100%? 100%. Alhamdulillah. Jadi dengan perancangan yang kita sebutkan tadi, 100% kepimpinan akademik kita telah berjaya melaksanakan penyelidikan. Bagi kami di IPG, ini satu pencapaian yang sangat membanggakan Saya kita setuju, semua. Dan seterusnya, tadi kita lihat 100% kepimpinan akademik. Bagaimana dengan pelajar pula? Ya. Silakan. Nak tahu juga dia bagaimana 100% ke? Atau bagaimana? Nanti saya akan perincikan berikutnya bagaimana kejayaan-kejayaan pelajar kita bukan sahaja di peringkat kebangsaan juga di peringkat antarabangsa. Mungkin kalau kita perhatikan slot-slot pendidik TV sebelum ini pun kita dah tampilkan pelajar-pelajar kita yang juga berjaya. Tapi kita akan paparkan sebentar lagi di pencapaian di peringkat antarabangsa melibatkan pelajar. Kita juga sasaran kita 100% IPG menghasilkan jurnal atau buku di peringkat kampus. Sekurang-kurangnya 10 buah. 10 buah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 10 buah. Lagi sekali Irfan saya nak kongsi fakta yang menariknya. Silakan Doktor. 100% ini juga telah berjaya tercapai. Okey, semua IPG telah menghasilkan sekurang-kurangnya 10 buah jurnal ataupun hasil buku. Alhamdulillah. Okey Doktor, itu merupakan satu pencapaian baik dalam bidang pendidikan dan inovasi. Jadi kita nak berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Direct TV KPM selepas ini.
Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamie dan Dr. Said di sini. Doktor, okey? Okey. Baik, kita teruskan sebenarnya. Kita semua sedia maklum bahawa hasil penelitian berimpak yang dijalankan oleh pensyarah, pegawai dan pelajar IPG dapat dikongsikan melalui penghasilan artikel yang diterbitkan dalam jurnal serta buku-buku ilmiah dan seterusnya dapat memberikan manfaat kepada dunia pendidikan secara khususnya. Jadi bagaimanakah doktor, IPG dapat memperluaskan hasil penelitian tersebut dan menggalakkan penerbitan dalam kalangan pensyarah dan juga pelajar IPG? Silakan doktor. Okey, terima kasih saudara Irfan. Yang menarik juga soalan yang dikemukakan. Bagaimana kita berkongsi, bagaimana kita nak meningkatkan pelibatan pensyarah khususnya dalam penyelidikan, penerbitan dan sebagainya. Okey, sebagaimana saya nyatakan sebelum ini tadi bahawa apabila kita melaksanakan penyelidikan, di mana persoalannya, di mana kita nak kongsikan penyelidikan ini. So, untuk pengetahuan saudara Irfan dan para penonton semua, IPG di seluruh Malaysia kita ada 27 buah kampus IPG dan setiap kampus yang menarik saudara Irfan melaksanakan seminar. Ada seminar? Ada seminar. Sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Kalau kita ada 27 IPG, cuba kita bayangkan setiap kampus mengadakan satu seminar. 27 kampus, betul, 27 seminar. Bila sebut seminar, di sinilah ruang yang ada kepada para pensyarah kita, para pelajar kita untuk mereka berkongsi dapatan penyelidikan mereka. Okey. Sebab itu tadi kita sebut di peringkat awal, kebanyakan pada pensyarah kita telah membentangkan hasil dapatan kajian mereka dalam seminar. Sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Dan menariknya juga lagi, IPG menyediakan dana untuk tahun lepas saja RM45,000 kepada warga kampus untuk membolehkan mereka menghantar mana-mana artikel yang telah mereka hasilkan untuk diterbitkan di dalam mana-mana jurnal. Okey, kita beri pertukaran dana betul ya? Ya, kita bersediakan pertukaran dana. Ya, kita hargai para pensyarah kita telah melaksanakan penyelidikan. Bila sebut penyelidikan, saudara Irfan, kita tahu bagaimana komitmen yang tinggi diperlukan oleh para pensyarah. Ada cabaran dari tangan ni, doktor. Ya, saya setuju sangat. Jadi apa yang boleh kita buat untuk membantu meningkatkan motivasi mereka melaksanakan penyelidikan? Nah, dana ini walaupun RM45,000 kalau kita kata tadi 27 buah kampus, ya tidaklah nak boleh cover untuk semua, tetapi sekurang-kurangnya dapat menjadi motivasi kepada para pensyarah kita, kepada pelajar kita untuk menghasilkan artikel-artikel dan diterbitkan dalam jurnal antarabangsa pun. Okey, setakat ini kalau kita lihat pada penghasilan artikel-artikel para pensyarah, kalau saudara Irfan teroka dalam website kita tengok begitu banyak. Betul. Begitu banyak. Jadi pada saya ruang dan peluang itu memang telah kita sediakan. Baik. Tinggal lagi sejauh mana keupayaan itu yang kita sebut tadi, bagaimana Dr. Rektor kita berharap agar para pensyarah kita, para pelajar kita meningkatkan kompetensi dalam pendidikan dan inovasi, paling tidak boleh sama tinggi dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Itu dia. Nampaknya memang kita memberikan ruang dan peluang kepada mereka di IPG untuk melakukan penyelidikan dan inovasi ini secara meluas dan kita berikan juga dana untuk mereka laksanakan perkara itu. Dan sekarang ini kita nak tanya juga bagaimana sebenarnya latihan dan pengupayaan bakal-bakal guru kita ni dalam aspek penyelidikan dan inovasi dapat dijelmakan dalam latihan keguruan di IPG. Silakan doktor. Terima kasih saudara Irfan. Ya, menarik soalan ni. Menarik. Saya setuju. Sangat menarik sebab IPG ada pusat latihan. Betul, melatih guru. Melatih guru. So, termasuk dalam penyelidikan dan inovasi. Bagaimana latihan yang kita bekalkan kepada mereka. Jadi untuk makluman kepada para penonton kita, pelajar kita akan mengambil 3 kursus. 3 kursus. 2 solid berkaitan dengan penyelidikan dan 1 berkaitan dengan inovasi. Baik. Jadi untuk inovasi mereka mengambil kursus teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran pada semester 3 tahun 3. Jadi bila mereka dah mengambil inovasi, sebab itu kita kata tadi pelajar kita aktif melaksanakan inovasi. Ambil kursus inovasi, teori, terjemahkan dalam bentuk penghasilan produk. Baik. Jadi mereka akan buat inovasi dalam konteks sebenar di dalam bilik belajar mereka. Itu di semester 3, inovasi. Kemudian
bila mereka meningkat di tahun 3, semester 2, mereka mengambil kursus asas penyelidikan. Asas penyelidikan. Dari sini mula kita melatih mereka tadi. Bagaimana nak melaksanakan penyelidikan. Saya percaya saudara Irfan mungkin ada pengalaman sendiri melaksanakan penyelidikan. Jadi orang katalah penyelidikan ini mungkin agak berat. Betul. Tetapi dengan latihan yang terancang yang telah kita sediakan di IPG, insya-Allah para pelajar kita dapat melaksanakan penyelidikan. Itu di semester 3. Kemudian itu asas. Atau asas. Penyelidikan ini perlu direalisasikan dalam konteks yang sebenar. So, mereka akan buat projek khusus penyelidikan dalam pendidikan. Dan khusus ini diambil pada semester 1 tahun 4. Tahun akhir tu ya? Tahun akhir. Yeah, jadi tadi katalah yang pertama tadi mereka menyediakan proposal. So, proposal lepas, sekarang laksanakan penyelidikan yang sebenar. Jadi kalau kita lihat, latihan itu telah disusun dengan sistematik untuk membolehkan para pelajar kita, bakal-bakal guru ini, kerana kita tahu dalam konteks pendidikan negara pelbagai kerencaman di luar sana. Betul. Jadi bagaimana untuk melatih pelajar kita supaya mampu menghadapi cabaran, mampu menangani pelbagai isu di situasi sebenar. Jadi tidak ada cara lain melainkan penyelidikan dan inovasi yang membolehkan mereka mengatasi pelbagai isu yang saya sebutkan tadi. Dan doktor, apa yang saya suka sebenarnya dalam konteks pendidikan inovasi ini bukan saja kita menengahkan dalam peringkat kebangsaan, tetapi kita juga menengahkan bakat mereka ke peringkat antarabangsa, doktor. Ya, betul Irfan. Itu yang saya suka sebenarnya, dan terbuktilah bahawa ilmu yang diturunkan dari pensyarah itu dapat diterjemahkan melalui latihan yang diberikan kepada bakal-bakal guru di Malaysia. Jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Baiklah, daripada penjelasan yang diberikan oleh doktor sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa IPG telah berjaya merangka perancangan yang sangat tersusun dan sistematik dalam menyahut cabaran merealisasikan transformasi IPG 2016-2025. Lanjut daripada itu, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga apakah antara perancangan untuk tahun ini bagi kita merealisasikan impian untuk menengahkan lagi aktiviti pendidikan dan inovasi. Silakan, doktor. Okey, terima kasih saudara Irfan. Apa yang kita rancang untuk merancangkan lagi penyelidikan dan inovasi di IPG. Untuk makluman saudara Irfan dan para penonton kita di luar sana, kita ada acara tahunan. Okay. So, kalau tahun lepas kita telah menganjurkan Minds 2022. Baik. Minds ini merupakan medan tempat semua warga IPG berkongsi penyelidikan dan inovasi mereka. Dan kita telah laksanakan di Terengganu pada tahun lepas. Dan insya-Allah jika tidak ada sebarang masalah, Minds ini kita akan teruskan pada tahun 2024. 2 tahun sekali. Di mana pula tu, doktor? Menarik. Di mana? Di mana? Tak tahu tu. Saudara Irfan, kita mengalung-alungkan Didik TV juga untuk bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan pergi sama-sama. Minds 2024 di IPG Campus Ipoh. Perak. Jangan lupa ajak saya, doktor. 2024 agak lama, tetapi kita tidak menunggu 2024. Untuk makluman saudara Irfan dan para penonton, kita juga menganjurkan persidangan antarabangsa pada tahun ini di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ayo kita ke Pulau Pinang. Kita ke Pulau Pinang makan pasmok sama-sama. Makan pasmok bersama. Kita kaji pasmok. Betul. Buat penyelidikan di situ. Iya, saya setuju. Jadi untuk makluman Irfan dan para penonton, dalam persidangan tahun 2023 ini adalah persidangan peringkat antarabangsa. Kita berhajat, kita bercadang untuk membawa Profesor Michael Fullen. So, golongan akademik saya rasa nama ini bukan satu nama yang asing. Betul. Sangat hebat, khususnya dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Tahu? Saya kena masuk IPG dulu. IPG dulu. Sebab itu kita menjemput saudara Irfan untuk bersama dengan kita. Jika berjaya mendapatkan Profesor Michael Fullen, kita akan dapat merhati dengan lebih mendalam. Apakah yang dikatakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna? Kita jemput Didik TV bersama dengan kita dalam seminar antarabangsa pada tahun ini, insya-Allah akan dilaksanakan di Pulau Pinang yang dihostkan bersama IPGN dan Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Itu dia. Okay, itu dia.
Jadi kalau kita lihat perancangannya memang sangat teratur. Macam saya sebut tadi, ruang dan peluang diberikan kepada para pelajar dan para pensyarah kita untuk berkongsi penyelidikan, untuk membawa, mengetengahkan produk-produk inovasi, dan sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, produk inovasi IPG telah berada di persada antarabangsa. Serata dunia, Serata dunia. Saya setuju dengan apa yang Irfan katakan, dan kita menyuruh para penonton di luar sana bolehlah cuba meneroka melihat apakah inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh IPG, khususnya bagi golongan pendidik. Kerana inovasi kami, pelajar dan pensyarah, lebih dalam konteks sebenar, bagaimana mengatasi isu di dalam bilik darjah. Baik, itulah dia, kita melihat kepada aspek pendidikan dalam bilik darjah, doktor, ya. Dan kita hasilkan produk itu untuk beri manfaat kepada semua di luar sana. Betul. Baik, doktor, kita dah berada di pengakhir rancangan, doktor, dan kita nak dapat tahu juga dari segi harapan, doktor, untuk melihat bagaimanakah bakal-bakal guru kita ini komited dalam pendidikan inovasi dan dapat kekal relevan untuk mahrumi pelbagai transformasi pendidikan negara kelak. Silakan, doktor. Okey, terima kasih, Irfan. Untuk makluman para penonton kita dan saudara Irfan serta warga pendidik sekalian, produk IPG sebenarnya telah berjaya menempa nama di luar sana. Betul. Setelah kita menghantar, menghasilkan pelajar-pelajar kita ditempatkan di sekolah, kita tidak lepaskan begitu saja. Kita dalam konteks hari ini penyelidikan, kita laksanakan kajian terhadap produk kita. Kita masih jaga. Kita jaga. Kita nak tengok sejauh mana produk kita ini diterima oleh pihak sekolah. Jadi kita laksanakan kajian setelah setahun mereka ditempatkan di sekolah. Kita dapatkan pandangan para pentadbir di sekolah terhadap kualiti guru yang telah kita hasilkan. Dan menarik untuk kita kongsi bersama. Respon daripada para pentadbir di sekolah dalam 5 aspek yang kita kaji, iaitu pengajaran dan pembelajaran, komunikasi, penyelesaian masalah, pembelajaran sepanjang hayat, dan pengurusan maklumat. Baik, 5 aspek. 5 aspek. Kelima-lima aspek ini menunjukkan bahawa tahap kepuasannya berapa agak-agak, Irfan? 100%. Allahu Akbar, saudara Irfan. Yang menariknya, semua tahap kepuasan melebihi 99% ke atas. Wah, habis-habis tu, doktor. Sikit lagi. Saya tak sebutlah 100%, tapi saudara Irfan sudah sebutkan. Saya setuju, doktor. Sebab kita boleh lihat sebenarnya guru-guru di Malaysia ini sangat, orang kata apa, komited dalam kerjanya dan telah memberikan impak yang positif bukan saja dalam bilik darjah, malah dalam aspek penyelidikan dan juga inovasi. Itu dia, doktor. Baik, nampaknya itulah perkongsian doktor hari ini, berkongsi tentang aspek penyelidikan inovasi khususnya dalam warga kalangan IPG, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Said Ismail Said Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia, kerana datangnya ke sini berkongsi kepada kita betapa hebatnya produk-produk IPG ini, doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM